pengalaman Menteri Besar Selangor kita akan menjadi calon naib presiden keadilan, ya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat malam, selamat Hari Raya Idul Fitri, salam reformasi, salam perjuangan buat semua. Terima kasih rakan-rakan pimpinan, saudara Tian, yang berhormat saudara Fahmi, saudara Rashid, saudara Rozan, dan semualah yang ada di sini, orang-orang dan kawan-kawan kita di Batu dan semua penduduk-penduduk di Parlimen Batu dan cabang Batu yang dapat bersama-sama dalam majlis kita pada hari ini. Pertama, saya sudah pasti sangat gembira walaupun saya tidak sepenuhnya cergas. Saya keluar sejak jam 8 pagi tadi dan sampai sekarang belum sampai rumah lagi. Selepas ini saya ada lagi 2 ataupun 3 program untuk bertemu dengan rakyat dan penduduk dalam negeri kita, negeri Selangor, dan juga di parlimen-parlimen berdekatan, termasuk di Batu. Saya adalah jiran dengan Batu, sebab dulu tempat saya namanya Batu Cave. Batu Cave adalah sempadan dengan Parlimen Batu, dan setiap kali pilihan raya sudah pasti saya dapat bersama-sama dengan orang-orang di Batu. Sama ada pilihan raya 2008, pilihan raya 2013, dan pilihan raya 2018. Dan saudara Tian juga datang di Batu Cave ataupun di Sungai Tua sekarang namanya, untuk bantu saya ketika pilihan raya yang lepas. Kawan-kawan, rakan-rakan seperjuangan serta masyarakat dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, parti ini, Parti Keadilan, adalah sebuah parti yang roh dia, jiwanya, semangatnya adalah menyatukan semua masyarakat dan kelompok dalam negeri, dalam negara, dalam masyarakat kita. Parti ini buat pertama kali berjaya membuktikan multi-racial party adalah parti yang dominan, adalah parti premium di Malaysia yang bukan hanya menjadi tumpangan kepada politik perkauman yang sudah menjadi asas yang begitu lama di Malaysia. Atas kewujudan Parti Keadilan dengan niat untuk menjadi parti pelbagai kaum, Parti Keadilan membuktikan kita bukan hanya berniat, tetapi kita berusaha dan kita berjaya membuktikan idea multiracial ini diterima oleh rakyat Malaysia, dan kemuncaknya adalah pada pilihan raya yang lalu apabila lambang parti kita yang dipinjam bersama-sama oleh Pakatan Harapan telah menyumbangkan dan mengalahkan UMNO dan Barisan Nasional, termasuk walaupun kita pakai calon pinjaman di Parlimen Batu ini, kita masih lagi kekal menang dan dapat mengalahkan UMNO dan Barisan Nasional buat kali pertama dalam sejarah Malaysia. Inilah dia sejarah Parti Keadilan. Kawan-kawan sekalian, sebab itu saudara lihat di sini kita ada Tian Chua. Yang ada di sini saudara yang berhormat saudara Fahmi. Yang ada bersama tadi diperkenalkan saudara Rozan. Dan saya sendiri mempunyai latar belakang yang berbeza, mempunyai pengalaman yang berbeza, mempunyai kecenderungan yang berbeza. Saya mungkin terlibat dengan gerakan mahasiswa di Universiti Putra Malaysia, sedikit sebanyak terlibat dengan aktiviti kebudayaan di sekolah dan kepimpinan di sekolah dan sukan sampai di peringkat universiti. Tian, seorang anak kelahiran Melaka, mendapat didikan dan pendidikan hingga melanjutkan pelajaran di Australia, terlibat dengan badan-badan bukan kerajaan, dan terlibat sama membangunkan pembangunan serta penumpuan terhadap pekerja dalam negara kita. Saudara Fahmi wujud dan lahir serta berkembang di urban dan kawasan perbandaran di Kuala Lumpur dan Lembah Kelang. Saya, Rozan, mungkin lahir di kawasan kampung dan desa. Kita ada pimpinan daripada gerakan dakwah, kita ada pimpinan daripada gerakan pekerja, kita ada pimpinan daripada bekas UMNO Barisan Nasional, kita ada pimpinan daripada parti-parti Sepakat 46 dan sebagainya. Kita ada pimpinan yang tak pernah ada parti, kita ada leadership dan anggota-anggota daripada
badan-badan bukan kerajaan dan sebagainya. Tetapi kita berjaya satukan orang. Kita boleh berjaya satukan masyarakat. Satukan untuk apa? Satukan untuk reform, untuk ubah negara kita, untuk lakukan perubahan, betulkan sistem kehakiman, betulkan sistem perundangan, perbaiki dan betulkan tata kelola dan pentadbiran, betulkan dan bagaimana kita agihkan ekonomi dalam negeri kita. Dulu orang ketawakan kita hanya berangan-angan sebab politik dalam negara kita dulu semua ikut kaum. Orang Cina ada parti dia, orang India ada partinya, orang Melayu ada partinya. Masing-masing berkumpul. Tapi Parti Keadilan buktikan semuanya boleh duduk dalam satu wadah yang kita namakan Parti Keadilan selagi mana kita jamin keadilan kepada warga, kepada rakyat dan kepada masyarakat. Saya sebutkan satu contoh dulu. Dulu presiden kita seorang wanita, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Ismail. Presiden yang cukup lama, 9 tahun, 10 tahun mengetuai parti. Beliau adalah seorang Muslim atau Muslimah yang sangat patuh dan sangat taat. Sedang dengan menyertai Parti Keadilan, beliau tidak ada masalah untuk pertahankan nasib seorang anak India yang meninggal di dalam tahanan, yang diseksa dan mendapat kezaliman. Beliau juga tak ada masalah untuk pertahankan rumah Tionghoa yang dirobohkan dengan tidak adil dan dengan penuh zalim. Kerana parti ini aja, selagi mana kita dapat jamin keadilan, lawan kezaliman, warna kulit, agama, bangsa, bukan kekangan, tetapi keadilan menjadi salah satu daripada akar penting yang menyatukan kita semua. Saudara dan kawan-kawan sekalian, sebab itulah kita dapat membina satu wadah baru, perkembangan baru, corak baru politik Malaysia, pergerakan baru politik Malaysia yang lupakan politik perkauman, sebaliknya ambil nilai yang baik, keadilan, jaga ketelusan, elak rasuah menjadi tema penting yang harus dibincangkan oleh rakyat dan masyarakat pada hari ini. Saudara dan kawan-kawan sekalian, sebab itu menjelang pemilihan parti, kita juga akan berdepan dengan satu lagi pemilihan yang lebih besar. Pemilihan itu ialah pilihan raya. Dalam kita sibuk ingin memilih pemimpin, kita kena lihat kriteria kita apa. Kriteria dia ialah untuk pastikan memilih pemimpin yang boleh satukan kita semua. Kita gembira Presiden kita Datuk Seri Anwar Ibrahim telah dipilih sebulan suara tanpa tentangan dalam pemilihan tahun 2022, menunjukkan kesepakatan anggota kepada sokongan Anwar Ibrahim tidak berbelah bagi. Di depan kita ada calon timbalan presiden. Satu timbalan presiden ini, calon-calon ini menawarkan perkhidmatan mereka, menawarkan gagasan mereka, menawarkan langkah-langkah susulan yang harus kita buat. Langkah yang harus dibuat apa? Adalah untuk berdepan dengan pilihan raya. Langkah kita apa? Nak menang pilihan raya ataupun tak mahu berdepan dengan pilihan raya. Saya percaya bisnes penting kita adalah pilihan raya, dan keinginan kita adalah untuk menang dalam pilihan raya. Menang dalam pilihan raya bererti kita kena pertahankan batu yang suatu ketika dulu kita menang dengan bergaya di sini pada tahun 2008 dan 2013. Mungkin terganggu sikit 2018. Saya percaya pilihan raya akan datang, pilihan raya ke-15, kita boleh pertahankan batu kerana kita adalah parti yang nak jaga dan nak prihatin kepada semua pihak, termasuk rakyat dan penduduk-penduduk di Batu. Dalam masa yang sama, kita juga nak pertahan negeri Selangor. Kita nak kumpulkan semua pihak yang ingin memenangkan negeri Selangor. Dalam masa yang sama, kita juga ingin memenangkan Malaysia setelah ia dikhianati ataupun setelah kita hilang akibat episod lompatan-lompatan yang tidak membawa kebaikan kepada kita. Sejarah parti mengajar kita. Kita hilang pimpinan-pimpinan utama parti. Kita pernah hilang timbalan presiden. Bukan baru ni, dulu lagi dah hilang. Kita pernah hilang ketua angkatan muda kita. Kita pernah hilang ketua wanita kita. Kita pernah hilang ahli-ahli MPP, MPT kita.
Kita pernah dapat tamparan bila anggota-anggota kita lompat, MP kita lompat. Tetapi sejarah buktikan berapa ramai yang lompat ini. Orang kecil ke, orang besar ke, MP ke, ahli parlimen ke, ketua angkatan muda ke, ketua wanita ke, naik presiden ke, timbalan presiden ke. Parti kita tetap terus mekar kerana hari ini kita adalah 3 parti terbesar di Malaysia yang mempunyai anggota lebih daripada 1 juta orang seluruh negara. Sebab itu saya ada keyakinan kita boleh menang. Tapi kemenangan itu harus dimulakan dengan keyakinan kita. Keyakinan untuk kita menang. Keyakinan untuk kita tawarkan kepada rakyat. Keyakinan kita untuk yakinkan rakyat pelbagai kaum dalam negeri dan negara kita. Masyarakat India, masyarakat Tionghoa, masyarakat Melayu, sudah pasti kita ingin dapatkan sokongan dan dukungan. Dan semua kelompok-kelompok ini pernah dan terus memberikan sokongan yang besar kepada kita. Secara majoritinya lebih dari 100% mendukung Parti Keadilan Nasional dan Parti Keadilan Rakyat. Orang-orang Tionghoa dan orang-orang masyarakat India terutamanya, sampai sekarang saya yakin 60, 70, 80% masih beri sokongan kuat kepada keadilan dan Pakatan Harapan. Sebab itu, kitalah yang akan menyatukan orang. Kitalah yang akan mengumpulkan kekuatan demi kekuatan untuk semua menentang politik kaum, politik bobrok, politik yang merosakkan, politik yang memisahkan kita, yang sering menjadi tajaan serta permainan UMNO serta Barisan Nasional. Kawan-kawan serta sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, kita tawarkan politik baru. Sebab itu, formula untuk mencipta satu lagi Barisan Nasional dengan nama-nama yang lain, PN ke Muafakat Nasional, tidak akan berjaya. Kerana masa depan itu ialah masa depan kita. Masa depan itu telah kita cat bukan 1 tahun, 20 tahun sedang kita bina. Lebih 23 tahun kita bina. Orang dulu tak percaya, tapi sekarang kita telah lakukan. Orang dulu tak yakin, sekarang kita telah yakinkan. Orang dulu tidak begitu terima, sekarang telah terima. Tetapi permainan politik atasan telah menggagalkan kita seketika. Sebab itu kawan-kawan sekalian, saya seru, dikala pemilihan dia ada di depan kita, esok saya percaya cabang Batu dan cabang-cabang Kuala Lumpur akan membuat proses pemilihan di dalam secara fizikal. Sebab itu saya pohon sokongan saudara dan tuan-tuan sekalian, calon timbalan presiden Datuk Seri Saifuddin terutamanya, kerana beliau berasa penting dan yakin dan perlu kepada kita pada ketika ini. Untuk apa? Untuk satukan kekuatan, bukannya memisahkan dan bergerak sendirian. Rakan-rakan yang lain yang calonkan diri bukan penting, tetapi kepentingan itu tidak penting dan tidak perlu pada ketika ini. Yang perlu pada ketika ini apa? Orang yang boleh satukan semua orang dan sedia terima apa jua, siapa jua untuk kemenangan kita mengalahkan musuh dan lawan politik kita dalam pilihan raya. Kalau kita nak pilih orang yang nak menang dalam pilihan raya selepas pilihan raya 15, kita ada pemilihan satu lagi tahun 2025. Masa itu mereka boleh tawarkan diri dan mereka boleh bentangkan harapan serta perancangan mereka. Pada waktu ini, pada pandangan saya, kita perlukan mereka yang bersedia bekerja dengan ramai pihak, yang bersedia menambah rakan dan sahabat berbanding menambah musuh. Mereka yang mampu menggembeleng kekuatan kita dan kekuatan yang lain, kerana kita wujud roh kita, semangat kita. Satukan gerakan rakyat Malaysia, satukan masyarakat pemilihan kaum, satukan masyarakat daripada banyak kelompok. Ada kelompok pekerja, ada kelompok tengah, ada kelompok kiri, ada kelompok kanan, ada kelompok konservatif, ada mereka daripada kalangan agensi dan unit serta institusi dakwah, institusi agama, berkumpul menjadi satu gabungan. Dan gabungan itulah yang kita namakan reform, perubahan. Dan perubahan itu mengambil masa yang panjang untuk kita capai pada tahun 2018. Setelah kita digagalkan oleh 1-2 langkah politik, saya percaya rakyat tidak bodoh. Rakyat sangat cerdik menilai. Rakyat juga tidak takut melakukan perubahan lagi, kerana
ternyata dan jelas perubahan yang dilakukan telah membawa kebaikan. Saya ambil contoh negeri Selangor. Negeri Selangor dulu, kalau perancangan-perancangan kita buat, semua orang kata akan bankrupt. Tapi hari ini negeri Selangor masih kekal sebagai penyumbang KDNK terbesar dalam negara kita. Hampir 25%. Daripada setiap RM1, 24,3 sen. Daripada setiap RM10, RM2.40. Bagi setiap RM100, RM24 adalah daripada hasil dan ekonomi negeri Selangor. Dalam masa yang sama, angka-angka itu tidak cukup bagi kita. Baru semalam kita lancarkan program baru, namanya Saringan Sehat Selangor. Dulu program ini saringan untuk bara payudara, untuk wanita saja. Kita dah lebarkan Saringan Sehat Selangor untuk ramai pihak, termasuk untuk sakit jantung, masalah mata, masalah kanser, yang merupakan antara pembunuh-pembunuh akibat penyakit yang besar di Malaysia. Berapa peruntukan yang kita sediakan? 3.4 juta ringgit Malaysia. Berapa ramai kita sasarkan? 20,000 hingga 30,000 rakyat negeri Selangor yang duduk dan tinggal di negeri Selangor. Apa kos yang perlu mereka tanggung? Mereka hanya perlu bayar RM0 kerana semua itu ditanggung oleh kerajaan di bawah Pakatan Harapan, di bawah Parti Keadilan, kerajaan negeri Selangor. Dan saya boleh kata satu-satunya kerajaan di Asia Tenggara yang ada program seperti ini hanyalah kerajaan negeri Selangor di bawah Parti Keadilan dan di bawah Pakatan Harapan. Sebab itu penting untuk kita menang. Sebab itu penting untuk kita capai kemenangan dalam pilihan raya yang akan datang. Nak capai kemenangan, kita tidak boleh menjadi hero seorang-seorang, meranduk seorang-seorang. Kita kena kumpulkan kekuatan rakan-rakan yang lain dalam PH, ataupun ada parti-parti sahabat yang lain yang ingin bersama dengan kita, ataupun rakyat, ataupun NGO. Dan ini formula yang perlu dan penting pada ketika ini. Dia mungkin tak penting di masa depan, tapi perlu dan penting pada ketika ini. Sebab itu pemilihan parti dia akan berlangsung di cabang-cabang, termasuk di cabang Kuala Lumpur, wilayah persekutuan. Sesedara ada pilihan untuk lakukan ini ataupun memilih kita menunggu lama lagi. Tapi kalau kita pilih untuk tunggu lama lagi, kemungkinan kita akan berdepan masa dan waktu yang lebih sukar untuk bangun dan bangkit, kerana kita berdepan bukan dengan parti calang-calang, mereka yang sudah berpengalaman dalam politik dan tahu menggunakan kekuasaannya untuk menekan serta menang berterusan berdasarkan sejarah dan pengalaman lalu. Jadi, walaupun majlis ini majlis hari raya, saya tahu, namun majlis hari raya kita sangat unik. Kerana hari raya yang dianjurkan oleh PH Keadilan disertai oleh semua. Ramai kawan-kawan kita masyarakat India, ramai kawan-kawan kita masyarakat Tionghoa, dan sudah pasti ramai orang Melayu juga datang. Dan inilah semangat kita, menyatukan orang, melakukan perubahan ke arah kebaikan di dalam negeri dan negara kita. Sekali lagi terima kasih, selamat Hari Raya Aidilfitri, selamat memilih, pilihlah mereka yang kumpulkan muafakat dan satukan kita semua. Terima kasih kerana kita semua keadilan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.